Oppo Reno 8 5G diklaim sebagai the portrait expert dan juga the gaming king. Betul ke? Mid-range phone takkanlah power macam tu kan? So guys, hari ini kita akan buat unboxing dan juga review, dan juga kita akan buat camera test, low light, daylight, dan also kita akan buat game test sebentar lagi. But sebelum tu, jangan lupa untuk like and subscribe supaya korang tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik akan datang. So guys, kita akan buat unboxing bermula sekarang. Okay guys, inilah dia Oppo Reno 8. Belah kanan ni adalah obviously smartphone-nya, dan belah kiri ni adalah dia punya kotak. Sebelum kita pergi pada smartphone, apa kata kita tengok apa yang terhidang di dalam. So macam biasa, korang akan terima fast charger, adapter dan juga kabel. Kebanyakan smartphone company di luar sana dah tak ada supply itu semua, cuma dia supply kabel. Dan juga dia ada memberi anda free apa? Free casing Luxina. Ni dia Luxina dengan obviously pin untuk SIM card lah. So itu yang barang-barang yang anda akan terima. Selain itu ada juga manual book di dalam dan juga safety book, keselamatan. Saya pun pelik juga, banyak sangat keselamatan. Alright, so this is it guys. This is the phone. This is the man of the hour. Kalau tengok pada dia punya body, taklah besar mana, cuma dia pada saya dia lebar. Okay, so kalau tengok belah kiri ni, volume up and down. Belah kanan is the power punya button. First impression adalah it looks very premium dengan color yang ni, gold ni, smear gold kalau tak silap saya. Kat sebelah tepi ni dia nampak lekuk sikit kan. So lekuk ni boleh memberikan dia punya, orang cakap, tempat grip untuk korang pegang phone. So it looks very handful. Tak adalah terasa macam terlepas ke ataupun tersilap ke apa kalau without casing lah. Kalau ada casing, rasanya lagi besar lah nampaknya. Tapi pada saya, this one looks very nice, looks complete, dan juga sesuai di tangan anda. So guys, kita pergi pada ciri-ciri luaran terlebih dahulu. Okay guys, pertama kita akan cerita pasal display. Ia menggunakan AMOLED 90Hz display. Size adalah 6.4 inches, 98.9 cm. Resolusinya adalah 1080 darab 2400 pixel. Means dia punya tu agak terang. Protectionnya adalah Corning Gorilla Glass 5. So dekat sini kita dapat lihat, ada nampak dia punya Gorilla Glass. Belah bawah adalah USB Type-C charge. Belah kiri ni adalah SIM card, dual SIM card sahaja, dan tiada memory card. Speaker adalah mono speaker. Alright guys, kat belah belakang ni pula adalah kamera, as you can see. So belah atas kamera utama adalah 50 megapiksel, yang belah bawah ni adalah 8 megapiksel, 2.2 16mm. Belah tepi ni, yang comel lote ni, yang tu merupakan 2 megapiksel. Alright, itu kamera makro lah. So feature yang ada adalah dual LED flash, HDR panorama, dan video adalah 4K 30 frame per second, 1080p, dan juga of course 30 frame per second lah. Selain itu, di stabilizer adalah gyro EIS. Tu dia, gyro EIS. So tu belah belakang. Belah depan kameranya adalah di sini, belah atas tepi, bukan dekat tengah. So, selfie kamera merupakan 32 megapiksel, 2.4 23mm wide. Features dia adalah panorama dan juga HDR. Dia boleh pergi 1080p dan juga 30 frame per second, dan juga mempunyai gyro EIS stabilization. Internal storage adalah 128GB dan juga 8GB RAM, dan juga lagi satu option adalah 256GB dan juga 8GB RAM. Alright guys, next adalah operation system. Ianya menggunakan Android 12, Color OS 12.1. Chipset adalah MediaTek MT6893Z, Dimensity 1300. Lebih about MediaTek Dimensity 1300 adalah dia adalah ultra smooth all day long. Bermaksud kalau anda menggunakan beberapa apps sekali jalan, dan juga at the same time korang main game sekalipun, dia tetap boleh perform dengan mantap guys.
games, apps dan juga streaming all are powered by an incredible efficient chip. Itu yang dikatakan. Info tambahan yang saya boleh share dekat anda adalah ia mempunyai super conductive VC liquid cooling system. Bermaksudnya it keeps cool under pressure. Kelebihan about super conductive VC liquid cooling system ni adalah ia boleh control suhu device korang. Apabila korang membuka beberapa app sambil-sambil itu terlupa nak tutup ataupun korang onkan game, ia tak akan ada efek, especially korang buka game dan main game lebih daripada setengah jam lah. So tak ada isu kepanasan ke ataupun korang perlu beli satu device macam kipas ke tampal kat belakang ni, semua tak perlu guys. Guess what? Dia dah siap-siap ada super conductive VC liquid cooling system. Perumpamaan sebagai dia punya radiator lah. Tu dia. Memang lain daripada lain guys. Bateri pula ia menggunakan LiPo 4500 mAh non-removable dan juga charging 80 watt wired. Alright. So, kalau 1 hingga 50% dalam masa 11 minit, 1 hingga 100% dalam masa 28 minit. Itu yang diorang advertise lah. So tak sampai setengah jam dah fully charge. Okay guys, 4500 agak besar pada saya dan tahan kalau one whole day korang pakai, tak perlu korang nak charge semula. Right. So dekat tangan saya ni macam tadi saya cakap shimmer gold. Dia ada dua color, satu shimmer gold, satu shimmer black. Alright guys, ada satu ciri-ciri best yang saya rasa amat best bagi saya lah. Especially kalau korang tangan yang cepat kotor dan tangan nak ianya terlekat kepada handphone korang ataupun skrin korang, korang boleh guna air gesture sahaja. Senang saja, korang just buat tangan korang macam ni. Okay, korang nampak tak dia ada keluar apa tu? Korang just swipe. Swipe dia akan ikut macam ni, dan flick dan flick. Especially time baca, ia sangat-sangat berguna lah. Korang boleh elakkan apa nama ni, skrin korang kotor macam tu. Alright guys, so ini salah satu ciri-ciri yang pada saya best jugalah, right? Okay kan, ciri-ciri lain yang pada saya amat berguna ataupun korang nak try adalah artificial intelligence. So later on kita akan try AI dia, macam mana ia perform, especially bila tangkap gambar dan juga video. Yang tu memang nampak dia punya perbezaan dia, macam mana recommendationnya lah. So next kita akan test dia punya performance dari segi game dan juga dia punya performance gambar dan juga video night and day. Alright guys, yang dah sampai ke tahap ni, apa kata korang payung like dan juga subscribe supaya korang tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik akan datang. Terima kasih. Jom kita pergi kepada performance. Alright guys, dari segi performance pula, kita akan tunjuk performance di waktu siang terlebih dahulu dan after that kita akan pergi pada waktu malam lah. So saya akan tunjuk gambar-gambar yang saya snap. Yang macam ni adalah gambar luar dan juga bangunan. Cloud dia very clear, tak adalah over color ke whatsoever kan, crispy orang cakap, rangup guys. Okay, yang ni gambar jauh, gambar dekat, yang ni gambar dah zoom lah. Kalau zoom pun akan dia punya tulisan pecah, tak juga, tengok boleh nampak clear. Alright, so itu dia. Yang ni wide angle gambar. Okay, yang ni selfie. Saya menggunakan kamera depan untuk mengambil gambar muka saya ni yang agak ganas. Alright. So yang ni ada kena sikit matahari, so nampak dia punya cahaya dia terlebih sikit kat sini. So this is the video. Video pertama saya menggunakan Oppo Reno 8 5G. Alright. So very clear, tak adalah over-color macam tadi saya cakap, and dia punya movement pun very smooth. Baiklah, ini dari keadaan berjalan di waktu siang. As you can see, stabilizernya sangat membantu, especially kamera depan. It looks very clear, tune. Saya tak perasan sebarang gegaran. Saya berjalan pun berjalan secara normal. Kalau nak lagi smooth, saya kena gunakan gimbal. So pada saya it looks very okay. Tak adalah nampak ada sebarang gegaran semasa rakaman. Biasanya kalau ada gangguan, korang boleh nampak dia punya vibration macam mana kan. So this one very clear. Video dekat dan juga video jauh. Okay, kalau macam ni pula kamera depan, korang boleh nampak dia punya stabilization tak berapa okey sangat. You boleh notice, nampak. Ni adalah selfie portrait, very nice. Dia belakang dia blur. It looks very natural, dia tak adalah over color
macam bibir saya ni nampak natural berbanding dengan handphone ataupun model yang saya pernah buat unbox dan juga review, Vivo V27. Kalau korang belum tengok, boleh klik link di atas punya selfie-nya. Pada saya agak keterlaluan sikit because dia akan highlightkan mana-mana point yang berada di muka anda. Contohnya dekat bibir, lepas tu ada few parts yang dia punya AI akan autocorrect. Gambar XHD. Kalau XHD ni korang boleh nampak dia punya keberkesanannya kalau korang ambil gambar macam dekat langit ke ataupun dekat pokok ke, nampak dia punya dia punya high definition dia memang very nice lah. So kita pergi beberapa ciri-ciri yang ada di dalam kamera ini, iaitu Pro ada Extra HD, tadi saya dah tunjuk, Panorama ada, Macro, Retron saya tunjuk contoh gambar macro, Slow-mo, Time Lapse, this one is very basic, Dual Video, sekejap lagi saya tunjuk dekat anda, stiker, text scanner dan Solid template. Yang ni kalau anda mempunyai template lah. So next kita ada Portrait, gambar belakang blur, foto dia ada wide, biasa, standard dan juga zoom. Alright, so video macam biasa dia ada, korang nak assist AI assist pun ada. Kalau korang nak pergi kepada 1080p pun boleh, korang nak pergi pada 4K pun boleh, tak ada masalah. 720 dan 720 pun ada juga guys. So korang boleh ubah lah. Okay, kalau korang nak pergi pada wide, biasanya dia standard 1080p sahaja. Kalau 4K dia hanya yang standard. Okay, kita pergi pada gambar pun sama, gambar HDR auto dan juga AI pun ada. Kalau naik, kejap lagi saya tunjuk dia punya hasilnya macam mana. Ultra wide ada, standard pun ada dan juga zoom pun ada. Kita sambung balik ciri-ciri yang boleh kita gunakan di dalam Oppo Reno 8 ini. Okay guys, kita pergi pada ciri-ciri. Salah satu ciri-ciri yang boleh anda gunakan iaitu dual video. So as you can see, kamera selfie menghadap ke saya dan kamera belakang menghadap ke depan sana. As you can see, dia punya ada potongan gaban Z potong 2 di sini, dia punya displaynya. So pada anda yang kaki-kaki vlog ni, bolehlah gunakannya. Okay guys, kita pergi kepada performance di waktu malam. So ini contoh yang pertama, saya ambil gambar di kawasan low light, hanya kedai dan juga lampu-lampu jalan sahaja. As you can see, dia punya gambar very clear. Nak katakan gelap, dia tetap boleh producekan satu gambar yang menarik. So kat sini contohnya adalah gambar daripada jarak jauh. Saya zoom in dekat dan zoom in lagi, boleh nampak clear Firestone Cafe. Bila zoom in tu adalah sedikit pecah sikit, ada sedikit noise, but still clear guys, still boleh nampak Firestone Cafe di situ. Alright. So dekat sini, kawasan sini untuk makluman korang adalah kafe halal yang mempunyai design mural di luar yang sangat cantik. So later on kejap lagi saya tunjuk. So ini adalah laluan lorong. Macam biasa saya akan buat test dekat lorong-lorong gelap. Tapi jangan risau, yang ni lorong-lorong yang agak terang, tak ada siapa-siapa yang akan tegur, insyaAllah. Okay, macam tadi saya cakap, kedai ni mempunyai mural yang sangat cantik. You guys can check it out, Firestone Cafe, Jalan Lambak, Keluang dekat Johor Base. Okay, so ni adalah beberapa contoh gambar jauh wide saya try. Alright guys, kita pergi pada video pula. So kita akan test performance video di waktu malam ataupun low light. So as you can see, keadaannya ia boleh juga layan dengan suasana yang amat boleh dikatakan kurang bercahaya. Zoom in, zoom out tak mendatangkan sebarang masalah bagi kamera Reno 8 ni. Smooth sahaja. Kita pergi pada front camera pula. So korang boleh nampak bila saya buat pusingan, stabilization looks okay, very good. So next saya cuba menggunakan front camera dan berjalan di lorong ini. Saya nak test stabilizationnya di kawasan low light, adakah ianya berfungsi dengan baik. Pada saya okey, taklah teruk sangat, still can do the job. Okay, yang ni adalah kamera hadapan daripada kawasan yang gelap pada kawasan yang terang, still boleh berfungsi dengan baik, taklah teruk sangat. Okay guys, tadi saya ada cerita tentang AI. Kat sini saya tunjukkan anda
macam mana AI itu berfungsi. Jikalau korang notice kat video ni, ada tiba-tiba ada cahaya yang keluar dekat depan, itu adalah bantuan daripada AI yang detect yang kita daripada kawasan yang terang nak lalu ke kawasan gelap, dia akan automatic on. Macam ni, lagi sekali saya tunjuk. Tengok okey, jalan. Dan kalau korang perasan, tiba-tiba ada macam ambient light yang keluar, dia macam flash macam tu. Pengalaman korang dekat sekeliling ni akan tertera macam lampu dim. Dia akan bantu nampakkan muka kita lah. So obviously kalau korang sedang merakam gambar ataupun video menggunakan kamera depan, automatically dia akan detect lah. Itu dia, itu kelebihan AI lah. Kita dah tamat kamera test kita. Jom kita pergi pada performance game. Let's go. Sini saya ada install Asphalt 9. Okay, kalau korang swipe tepi ni ada beberapa info yang korang boleh set up. Kat sini kita boleh lihat ada masa, suhu dan juga percent of the battery, performance setting, game focus mode, notification, screen recording, system status, touch optimization dan voice changer. Alright, so apa kata kita layan satu lap kat sini. Okay, next. Kita terus race lah Okay, setakat ni dia punya performance dia mantap. Tekan terus respon. Saya pun tak rasa panas apa whatsoever. Gambar grafik memang mantap. Nice. Cantik. Tu dia, laju juga, finish, not bad. Okay guys, kita dah sampai ke segmen overall review dan juga price tag. But before that, kita akan pergi satu persatu. Bermula dengan packaging. As you can see, packaging nampak menarik dan very convincing. Oppo Reno 8 dekat sini bersama dengan 5G logo yang tengah hangat dikatakan. Barang yang korang dapat di dalam pun tak lokek berbanding dengan beberapa brand di luar sana yang agak very limited when it comes to nak bagi kabel, adapter dan so on. So dari segi packaging saya bagi A. Okay, so kita pergi kepada body pula. Body very slim, sleek dan juga nampak very premium. Nak pegang pun sangat-sangat confident sebenarnya, because dia ada stand kat belakang ni. So korang tak perlu risau lah, dia either dia boleh slip out of your hand. So very slim, nampak menarik dan juga dia punya displaynya pun very clear, dan pada saya dia punya button ni pun banyak ikut Samsung kalau tak silap. Berbanding dengan Vivo dia punya back dia dekat belah kiri, yang manakala Oppo ni belah kanan. Alright guys, so dari segi luaran dan juga dia punya display dia memang vibrant color. Okay guys, kita pergi pada belakang dan juga kamera. Oleh kerana ia menggunakan dua Sony flagship sensor, itulah dia punya performance kamera memang memang dari segi low light pun very natural. Cuma ada satu je lah yang perlu tambah baik, dia punya stabilization. Saya faham mid range punya memang mungkin dia akan kurangkan dia punya stabilization, tetapi kalau dia upkan sikit saya rasa lagi laku lah. Alright, so kamera belakang manakala kamera depan pun juga. Okay, itu dari segi quality video dan juga gambar. Dari segi game, macam tadi saya cakap, saya bermain game Spark tu selama setengah jam, 40 minit. Tak ada isu-isu kepanasan, tak ada isu overheat whatsoever.
smooth, dan juga at the same time kebetulan ada call masuk saya boleh jawab, tak ada masalah, tak ada hanging ke whatsoever lah. Mungkin atas sebab dia mempunyai cooling system yang agak baik berbanding dengan setiap smartphone yang mungkin tak ada cooling system. Apabila bermain game akan timbul ke isu kepanasan. So the game pun A, gambar pun A, performance wise, touchscreen dan juga apps pun A. So basically it's a good mid-range phone. Cuma yang tadi saya cakap ada sedikit nak kena tambah dari segi dia punya stabilization dan juga dia punya speaker. Kalau sekarang ni dia pakai mono, kalau pergi kepada stereo lagi best kot. Tetapi still okay lah, still okay, tak ada masalah. The overall review for a mid-range phone saya bagi A. Dan juga kita pergi kepada harga. Okay guys, harga bagi Oppo Reno 8 5G ni bermula dari 2399. So 2399 punya price tag mid-range phone yang mempunyai capability yang sangat memuaskan dari segi performance, dari segi gambar, video dan juga dari segi game. Alright guys, so ianya adalah benar klaim daripada Oppo, the portrait expert, dan juga saya nak tambah the game expert jugalah, because dia ada radiator yang boleh menyejukkan keadaan semasa korang bermain game. Alright guys, so I think that's all for today. Terima kasih kepada anda yang menonton. Jangan lupa untuk like and subscribe supaya korang tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik akan datang. See you on the next video. Take care, peace out. Bye.